Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Farah Ibtisam binti Sirwan dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk faktor-faktor kegelisahan berbahasa dalam kemahiran bertutur bahasa Arab. Pembentangan saya meliputi 7 perkara utama iaitu pengenalan, objektif kajian, tinjauan literatur kajian, metodologi kajian, pengumpulan data dan analisis kajian, dapatan dan perbincangan kajian serta kesimpulan. Saya mulakan dengan pengenalan. Seperti mana yang kita ketahui, pembelajaran bahasa Arab mempunyai perbezaan dengan pembelajaran bahasa pertama. Ini kerana bahasa Arab atau bahasa kedua dikenali sebagai bahasa asing, merupakan bahasa yang jarang digunakan oleh penutur sebagai medium perhubungan dalam percakapan seharian sama ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, pembelajaran bahasa Arab ini telah mula diiktiraf sebagai bahasa asing dan telah dilaksanakan secara rasmi di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bermula 1 Januari 1977 Akta Pendidikan 1996. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah meletakkan matlamat utama dalam mata pelajaran bahasa Arab ini untuk melahirkan para pelajar yang dapat menguasai kemahiran asas bahasa Arab di samping dapat berkomunikasi, berinteraksi sosial dan meningkatkan akses kepada ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPIM 2013 hingga 2025. Seterusnya, kita akan masuk kepada objektif kajian. Terdapat 2 objektif utama yang telah dikenal pasti seperti mana yang berikut. Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor kegelisahan berbahasa di kalangan murid dalam kemahiran bertutur sekolah rendah. Manakala objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap pencapaian murid dalam kemahiran bertutur dalam mata pelajaran bahasa Arab. Seterusnya kita akan masuk kepada tinjauan literatur kajian. Berdasarkan hasil kajian-kajian lepas, terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor kegelisahan berbahasa. Antara kajian yang telah ditemui adalah kajian Mokhtar 2020 mengatakan bahawa terdapat banyak kajian yang memberi tumpuan kepada bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Namun kajian mengenai bahasa Arab dan kegelisahan berbahasa hanya sedikit dan juga terhad. Seterusnya, hasil dapatan kajian lepas oleh Sharifah 2018 menunjukkan bahawa antara faktor yang menyebabkan kesulitan bahasa menggunakan kemahiran bertutur adalah disebabkan oleh faktor efektif. Faktor efektif ini meliputi sikap, minat, latar belakang pendidikan, persekitaran dan motivasi pelajar. Seterusnya, dalam kajian Fakulti 2018 pula menunjukkan bahawa komunikasi amat penting dalam strategi pengajaran dan ia dapat meningkatkan keyakinan diri dalam kemahiran bertutur serta memberi kesan dan manfaat kepada para pelajar. Dapatan ini telah disokong oleh Himagani 2017 mengatakan bahawa bagi meningkatkan kemahiran bertutur ini, ia memerlukan suatu perancangan kurikulum yang khusus dan ia dapat memberi impak yang positif kepada para pelajar dalam menguasai kemahiran bertutur. Seterusnya, kita akan masuk kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian perpustakaan bagi meneroka faktor-faktor kegelisahan bahasa dalam kemahiran bertutur bahasa Arab melalui 4 pangkalan data utama seperti Web of Science, ProQuest, Scopus dan juga Google Scholar. Selain itu, hasil dapatan pencarian kajian tersebut menggunakan 4 pangkalan data utama itu menunjukkan bahawa kajian-kajian yang dikaji berbentuk kuantitatif dan instrumen yang digunakan di dalam kajian tersebut menggunakan kaedah soal selidik dan juga temu bual bagi mengumpul data dan maklumat yang dikaji. Seterusnya kita akan masuk kepada pengumpulan data dan analisis. Jadual ini menunjukkan hasil carian umum berkenaan dengan tinjauan literatur yang berkaitan menggunakan 4 pangkalan data utama. Bagi menjawab objektif yang pertama, iaitu faktor-faktor kegelisahan bahasa dengan menggunakan kata kunci speaking skill, kompetensi Arabic skill, menunjukkan bahawa
Dengan pangkalan data WAS menunjukkan bahawa sebanyak 421 jurnal telah ditemui. Namun, setelah ia ditapis dan dipilih, hanya satu sahaja jurnal yang berkaitan serta menjawab objektif kajian ini. Seterusnya, dengan menggunakan pangkalan data ProQuest pula menunjukkan bahawa sebanyak 61,195 jurnal telah ditemui. Namun, setelah ditapis dengan menggunakan kata kunci yang sesuai, iaitu speaking skill, kompetensi Arabic skill, sebanyak 4 jurnal sahaja yang berkaitan dan sesuai serta menepati objektif yang dikaji. Seterusnya, dengan menggunakan pangkalan Scopus pula, menunjukkan bahawa sebanyak 194 jurnal telah ditemui. Namun, hanya satu sahaja jurnal yang sesuai dan berkaitan dengan objektif yang dikaji. Manakala, pangkalan data Google Scholar pula menunjukkan bahawa sebanyak 347 jurnal telah ditemui. Namun, dengan menggunakan kata kunci yang sesuai, sebanyak 3 jurnal hanya 3 jurnal sahaja yang sesuai serta menepati objektif yang dikaji. Okey, seterusnya, bagi menjawab objektif yang kedua iaitu tahap pencapaian murid, dengan menggunakan kata kunci level of achievement in speaking skill serta menggunakan 4 pangkalan data ini menunjukkan bahawa pangkalan data WAS mendapati sebanyak 201 jurnal telah ditemui, namun hanya satu sahaja jurnal yang berkaitan serta menjawab objektif yang dikaji. Seterusnya, dengan menggunakan pangkalan data ProQuest pula menunjukkan bahawa sebanyak 449,213 jurnal telah ditemui. Namun setelah ditapis dan dipilih, hanya 2 jurnal sahaja yang sesuai yang berkaitan dengan objektif yang dikaji. Seterusnya, dengan menggunakan pangkalan data Scopus pula menunjukkan bahawa sebanyak 121 jurnal telah ditemui. Namun, hanya satu jurnal sahaja yang sesuai serta menjawab objektif yang dikaji. Dan akhir sekali, dengan menggunakan pangkalan data Google Scholar serta menggunakan kata kunci yang sesuai, sebanyak 103,000 jurnal telah ditemui. Namun, hanya 3 jurnal sahaja yang sesuai serta menjawab objektif kajian ini. Secara keseluruhannya, berdasarkan pencarian literatur, artikel yang berkaitan dengan menggunakan 4 pangkalan data ini menunjukkan bahawa pangkalan data ProQuest dan juga Google Scholar sangat membantu para pekaji untuk memilih kajian-kajian lepas yang sesuai, kerana pangkalan data ini mudah diakses serta terdapat banyak informasi yang lengkap dan terperinci dengan tajuk yang dikaji berbanding dengan pangkalan data yang lain seperti WAS, Scopus dan juga dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada dapatan dan perbincangan. Berdasarkan tinjauan literatur daripada kajian lepas, bermula tahun 2016 hingga 2021 mendapati terdapat banyak penemuan literatur yang relevan melibatkan penyelidikan yang berbentuk kuantitatif, terutamanya pada tahun 2019 dan 2020. Dalam kajian ini, terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi kemahiran bertutur adalah seperti berikut. Faktor yang pertama adalah kurang penguasaan kosakata bahasa Arab. Apabila pelajar tidak dapat menguasai penguasaan kosakata bahasa Arab ini dengan baik, ia akan menyebabkan pelajar mengalami kesukaran ketika bertutur dan akan berdepan dengan masalah ketika melaksanakan tugasan secara individu yang diberikan oleh guru. Manakala, bagi faktor yang kedua pula adalah kurang berkeyakinan ketika bertutur. Ini kerana pelajar berasa takut dan malu
ditertawakan oleh rakan sekelas sekiranya berlaku kesilapan dalam bahasa tersebut. Ini menyebabkan kurang keyakinan dalam bertutur itu terjadi dan perasaan resah dan bimbang dalam diri pelajar. Okey, seterusnya, faktor yang ketiga adalah sikap pelajar. Sikap pelajar adalah salah satu faktor utama dalam salah satu faktor utama yang menyebabkan kemahiran bertutur ini lemah. Ini kerana pelajar hanya bergantung sepenuhnya kepada guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Ini bermaksud pelajar hanya bergantung kepada guru dan mengharapkan guru memberi jawapan kepada para pelajar. Okey, seterusnya, faktor yang keempat adalah kurang berminat dalam mata pelajaran bahasa Arab. Kurang berminat dalam mata pelajaran bahasa Arab ini juga merupakan salah satu faktor yang penting yang selalu terjadi dalam pelajar yang ingin mempelajari bahasa asing. Ini kerana pelajar menganggap bahasa Arab ini sebagai satu bahasa yang sukar untuk dipelajari kerana ia memerlukan pengetahuan dan penguasaan kosakata yang sangat luas. Dan faktor yang terakhir adalah motivasi pelajar. Motivasi pelajar juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kashima dan Shukri 2016 menyatakan bahawa apabila pelajar didorong dan terlibat dalam proses pembelajaran secara tidak langsung, produktiviti dan pelibatan mereka akan turut meningkat. Selain itu, motivasi ini juga dikategorikan kepada dua, iaitu motivasi dalaman intrinsik dan juga motivasi luaran intrinsik. Okey, seterusnya, bagi mencapai tahap pencapaian yang baik dalam kemahiran bertutur, pelajar perlulah menanam minat dalam mata pelajaran bahasa Arab serta menguasai kosakata dengan baik. Seterusnya, pelajar juga perlu meningkatkan serta berusaha untuk kemahiran bertutur ini dengan memperbanyakkan mencari bahan-bahan maklumat yang berkaitan dengan bahasa Arab. Selain itu, penggunaan teknik dan kaedah yang berkesan serta sesuai akan dapat pelajar kuasai. Antara teknik yang boleh digunakan adalah dengan menggunakan teknik hafalan, teknik pengulangan, perkataan serta ayat ringkas yang boleh difahami serta digunakan dalam pertuturan seharian. Selain itu, penggunaan kamus juga sangat penting bagi seseorang pelajar untuk menguasai kemahiran bertutur. Okey, kesimpulan. Bagi mengatasi kegelisahan pelajar ini, pelajar perlu menguasai kosakata bahasa Arab serta menanam minat dalam diri pelajar untuk menguasai kemahiran bertutur. Selain itu, bagi mencapai pencapaian bahasa Arab dengan baik, guru perlulah mempunyai perancangan yang strategik dan teknik pengajaran yang menarik kerana ia mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu, dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai, ia dapat meningkatkan penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar. Selain itu juga, kemahiran komunikasi sangat penting dalam berinteraksi bersama pelajar di dalam kelas dan ia perlu diterapkan dan dipertingkatkan. Ini kerana guru perlu lebih mahir dalam aplikasi kemahiran ini dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi menggalakkan pelajar bertutur bahasa Arab di dalam kelas tanpa rasa malu dan takut. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.